Baik, kembali semula dalam Malaysia Hari Apa cakap. Masih bersama kami di MHI. Terima kasih. Jadi kita akan teruskan lanjutkan lagi perbincangan berkenaan dengan parah jika PKP kedua. Ini yang menjadi dilema kepada kita semua. Kadang-kadang kita rasa macam kalau PKP, alangkah bagusnya sebab kita boleh bendung penularan COVID-19. Betul. Tapi ada juga kata, kalau PKP macam mana nak cari makan, kita baru je nak cari makan. Terutamanya kepada peniaga-peniaga kecil. Dan kita tahu bahawa kerajaan sendiri juga telah berusaha sedaya mungkin melaksanakan prihatin pakej-pakej tertentu kan, rancangan ekonomi ini kepada rakyat. Jadi ini yang akan dibincangkan bagaimana dilema rakyat dan juga pemimpin kita jugalah kerajaan kita. 30% rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan. Anda boleh bayangkan sekiranya berlaku lagi sekali PKP ini, ramai pastinya akan lebih terjejas berapalah angka peratus itu yang akan kehilangan pekerjaan. Dan bagi mereka yang mungkin syarikat sendiri dan sebagainya, mungkin perusahaan yang kecil dan sebagainya, bagaimana mereka nak mencari rezeki dari hari ke hari kalau sekiranya gerai-gerai mereka itu tidak boleh dibuka. Jadi itu yang kita akan bincangkan sebenarnya. Bukan kita tidak risau berkenaan dengan lonjakan nombor COVID-19, tetapi orang kata nak mencapai keseimbangan itu suatu perkara yang sangat sukar, kan Fariha? Dan kita akan berbincang lebih lanjut dengan pakar ekonomi kita yang akan bersama kita di Malaysia hari ini, pagi ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari yang berhubung dengan kita dari Putrajaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Prof, kita bercakap berkenaan dengan PKP sekiranya jika ada PKP kedua. Dan semalam kita menyaksikan statistik agak tinggi, melonjak tinggi. Dan masa PKP dulu, masa Mac lalu kan, April, Mei, kita menyaksikan juga jumlah pengangguran yang cukup besar. Saya lihat di berita harian ini, laporannya mengatakan bahawa jumlahnya 826,000 mereka yang hilang pekerjaan ketika PKP yang lalu. Dan itu adalah gelombang yang sangat besar kalau dibandingkan dengan krisis kewangan pada 1997 dan juga 2008. Apa yang, sebagai pakar ekonomi, kalau sekiranya PKP dilaksanakan melihat keadaan semakin kritikal dengan statistik COVID-19 ini, apa yang akan terjadi? Baik, Fariha Sofia ya. Kita pendengar luar sana kita kena faham bahawa krisis COVID yang dibawa oleh COVID-19 ke atas ekonomi ini sangat berbeza dengan krisis-krisis yang sebelum ini. Berbeza dengan krisis 1997-98 yang mana pada krisis 1997-98 ekonomi masih lagi bergerak. Cuma ada yang terkesan. Tapi kalau pada NCO yang lepas, masa COVID-19 PKP dilaksanakan, ekonomi terhenti. Seperti kalau kita tengok badan kita ni seperti jantung terhenti lah. Koma sekejap. Jadi bila keadaan itu berlaku, ini menyebabkan bahawa pengeluaran tak dapat nak berjalan, permintaan atau perbelanjaan pun tak dapat nak berjalan. Jadi yang terkesannya adalah keseluruhannya, bukan sahaja rakyat, individu, firma dan juga kerajaan. Ya. Pada kita dah lihat kesan yang bagi saya agak dahsyat COVID-19 yang dibawa oleh COVID-19 ke atas ekonomi. Kita tengok betul kadar pengangguran tinggi dan juga kadar orang kehilangan pekerjaan tinggi dalam sejarah kita lah. Pada tahun bulan Jun saya ingat dalam sejarah statistik PKSO lebih kurang 18,000 lebih yang hilang pekerjaan. Lepas itu trend dia menurun selepas kita dah buka balik ekonomi kita dan juga sekarang telah menunjukkan tanda-tanda bagi saya yang saya lihat sangat positif. Ya. Kadar pengangguran pun dah menurun daripada Mei 5.3% turun pada 4.9%. Pada Jun dan Julai turun lagi 4.7%. Kadar kehilangan pekerjaan pun telah menurun daripada Jun 18,000 lebih, sekarang pada bulan September hanya tinggal lebih kurang 7,000 lebih saja orang yang hilang pekerjaan. Ini sangat positif, pertumbuhan telah berlaku. Jadi jika keadaan kita cadangan untuk laksanakan PKP semula, bagi saya sebagai perspektif ekonomi, saya tidak melihat itu adalah pilihan yang terbaik pada masa ini. Ya, umpamanya saya saya terlibat dalam kemalangan dan kaki saya patah. Sekarang ni saya dah masa pemulihan, saya dah boleh bertatih semula, berjalan semula. Tiba-tiba saya dipatahkan balik kaki saya. Itulah keadaannya. Analoginya akan berlaku jika kita beri pilih option kepada total lockdown ataupun seperti mana yang dulu lah.
Jadi pilihan yang ada sekarang, kita ambil maklum bahawa isu kesihatan juga penting ya, selain daripada isu ekonomi itu sendiri. Tapi kita perlu ada timbal baliknya di sini, kerana ekonomi itu memberi impaknya jangka masa panjang. Sebab tu saya selalu guna perkataan ekonovirus versus ekonomi. Hilang perkataan ekonovirus basically. Sama ada kita bimbang juga kelaparan, kematian disebabkan ekonomi itu sebenarnya lebih besar jika keadaan ekonomi itu tidak pulih. Jadi bergerak ke hadapan, saya kira kita pilihan yang ada sekarang ni adalah kita mungkin laksanakan PKP secara bersasar seperti yang PM umumkan semalam. Itu adalah pilihan yang terbaik pada masa ini. Kerana kita kena ambil kira kelangsungan ekonomi itu sendiri, terutamanya kelangsungan rakyat di bawah sana. Ya. Itu analisis yang sangat menyeluruh ya Prof. Tapi kita juga ada persoalan ini dalam tahun 2020. Bukan kita inginkan PKP, memang tidak. Tetapi berdasarkan mungkin kerancakan ekonomi, berdasarkan pembelian ataupun jual beli menerusi dalam talian, adakah sedikit sebanyak menunjukkan yang ini juga mungkin di antara solusi ataupun cara yang terbaik untuk juga merancangkan ekonomi? Bukan dalam skala yang besar seperti biasa, tetapi juga mungkin boleh memberikan kestabilan ataupun sedikit keselamatan di situ, bercakap dengan kestabilan ekonomi rakyat dan juga negara daripada segi ekonomi dalam talian, Profesor. Kalau saya melihat ya, alternatif kepada pembelian di atas talian ini lebih pada penyelesaian jangka masa pendek dan penyelesaian yang tidak menyeluruh ya, seolah-olah macam tu analoginya adalah kita sakit kepala, kita bagi Panadol lah, rehat sekejap lepas tu masalah itu berterusan juga. Sebab kita kena faham bahawa dalam aktiviti ekonomi itu sendiri, sebenarnya aktiviti yang berkaitan dengan kita bergantung kepada ekspor, kita juga bergantung pada aktiviti-aktiviti lain yang tidak sangat kepada yang tidak lagi maksud saya memerlukan ekonomi kita yang terarah kepada yang disebut tadi. Ia lebih kepada penyelesaian yang masa pendek dan yang bagi saya tidak akan menyeluruh, tidak akan menyelesaikan masalah. Okey, baik Prof. Antara kekangan yang boleh kita lihat di sini daripada pemerintah sekarang ini, bukan saja dekat Malaysia, malahan di serata dunia sekarang ini, antara kekangan yang mereka risaukan sekarang ini adalah untuk menemui titik keseimbangan antara kesihatan rakyat dan juga untuk memangkin ekonomi negara. Memang penting kalau kesihatan itu kita menjadikan sebagai salah satu daripada perkara yang paling asas sekali. Kita nak jaga kesihatan rakyat, tetapi dalam masa sama juga, kalau kita tidak melihat ekonomi ini akan terus merudum dan terus merudum dan akhirnya parah. Jadi untuk kita nak menemui titik keseimbangan ini antara kesihatan rakyat dan juga untuk memangkin ekonomi negara ini, bagaimana Prof melihat tentang perkara ini? Untuk mencari titik keseimbangan ini adalah satu isu yang menarik dibincangkan dan juga isu yang subjektif, tak ada jawapan yang objektif. Bagi saya secara prinsipnya titik pertemuan itu adalah pada ketika ini adalah dengan kita melaksanakan kawalan kalau jangkitan besar di satu kawasan zon merah, jadi kita hanya buat PKP di kawasan berkenaan saja dan kita memastikan ekonomi di tempat lain berjalan seperti biasa dan juga aktiviti dengan SOP yang ketatnya, tetapi dia tidak boleh lagi melaksanakan yang total PKP ataupun total lockdown. Kerana kawasan yang hijau, kawasan yang baik, yang tidak ada jangkitan ataupun jangkitan yang minimal, boleh diteruskan aktiviti ekonomi seperti biasa. Jadi kenapa kita nak macam pukul rata semua? Pukul rata dulu bolehlah. Sekarang dah saya kata tak boleh dah. Kerana harga yang mahal kita perlu bayar kepada PKP yang seperti yang dulu. Kerana kita tahu ya, dalam sejarah 2020 ni, sejarah Malaysia, kita ada lebih kurang 3 atau 4 pakej rangsangan berlaku dalam masa satu tahun. Ya, kita ada prihatin PKS, bencana dan terbaru kita prihatin yang kos keseluruhannya lebih dari 300 bilion. Satu amount yang sangat besar bagi saya. Jadi kalau kita nak buat lagi seperti mana yang terdahulu, saya rasa itu bukan pilihan terbaik kerana kita agak mengambil risiko yang tinggi kepada kelangsungan ekonomi kita dalam 2-3 tahun yang akan datang. Ya. Baik. Prof, terima kasih atas penjelasan.
Okey, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, pakar ekonomi. Ini yang telah dikongsikan, maknanya PKP bersasar, kawasan-kawasan merah yang terjejas yang berisiko tinggi perlu diambilkan tindakan. Seperti mana kata kalau kawasan hijau, kalau bersih, kalau kita sekat pukul rata pun masalah juga. Tapi yalah, dalam keadaan sekarang ini kan rakyat kan menjadi sangat sensitif kan, dalam keadaan yang tegang sebegini, pastinya ada suara-suara. Kita sama-samalah bersatu sebenarnya untuk kita melandaikan lekuk COVID-19 itu. InsyaAllah kita pasti kerajaan akan memikirkan jalan yang terbaik seperti mana kerajaan sekarang ini telah melancarkan banyak pakej ransangan seperti mana lebih daripada 300 bilion ringgit dalam masa setahun ini. Itu cukup-cukup besar untuk membantu rakyat berdepan dengan pandemik COVID-19. Baik, selepas ini kita juga akan meninjau mungkin antara suara bagi mereka yang pernah terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama sejak 18 Mac hari itu, dan mungkin mereka telah melalui detik dan saat yang sukar dan mengejutkan. Kerana ialah dalam keadaan itu kita tidak bersedia, kita tidak tahu macam mana perjalanan ekonomi itu. Jadi bagi mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil ini, mereka lah yang paling terkesan. Kerana tidak boleh keluar rumah, pastinya tidak boleh buka kedai dan sebagainya. Jadi kita melihat dan ingin mendengar suara mereka sekiranya nombor COVID-19 semakin meningkat, sekiranya perlu ada PKP. Adakah mereka mempunyai persediaan? Adakah terlintas dan minda mereka kepada ketika ini untuk mempunyai persiapan-persiapan yang tertentu? Golongan yang harus diberi perhatian untuk waktu sekarang ini saya pasti adalah golongan B40. Ya, itu juga yang telah pun diberikan penekanan daripada pihak kerajaan sendiri, di mana pelbagai suntikan pakej rancangan ekonomi juga diberikan khusus untuk golongan B40 ini. Dan pandemik COVID-19 ini saya rasa berkait, ya. Ya, okey, kita bayangkan analoginya begini, satu sekolah ditutup akibat pandemik COVID-19 disebabkan mungkin untuk mengurangkan penularan berlaku di sekolah untuk murid, guru dan sebagainya. Dan di sekolah itu kita ada pusat kantin. Kan? Jadi apabila tidak ada penghuni di sekolah itu, bagaimana pusat kantin itu harus menjalankan perniagaan mereka. Jadi itu yang saya cakap, benda itu terkait kan. Dan golongan seperti ini, macam contoh pusat kantin ini, amat sedih sekali lah. Ya? Andai kata kalau mereka ini pandai untuk mencari duit, mungkin mereka boleh membuat dari rumah saja, masak dari rumah dan sebagainya untuk memberikan perkhidmatan kepada mereka. Tetapi bayangkan kalau yang usaha kantin itu mereka ini berada, kita tak tahu pusat kantin ini ramai. Saya takut yang pusat kantin ini yang mana mungkin berusia emas, yang mungkin mereka ni tak tahu macam mana cara nak menjadi pendapatan. Kadang-kadang kita ni tidak pernah berada dalam situasi ini. Kita punya pemikiran kita ni tidak berkembang. Kita harapkan begitu saja. Kantin sahaja. Kan? Tapi apabila dah berlakunya pandemik ini, barulah kita terbuka luas fikiran kita, rupanya banyak lagi laluan-laluan yang boleh kita buat untuk menjana pendapatan kita ni. Kalau di sekolah, sebab sekarang ini kan kebanyakan daripada anak-anak murid, terutama sekolah rendah kan, dan juga sekolah menengah ni digalakkan untuk bawa bekal dari rumah kan. Betul. Tapi mana yang tak bawa bekal, kadang-kadang ibu bapa bekerja, maknanya dalam satu hari itu mungkin sibuk untuk menyediakan makanan untuk anak-anak, bawa bekal. Mungkin juga peranan sekolah juga, pihak sekolah bagaimana memikirkan antara langkah yang boleh membantu pengusaha kantin. Contohnya, kalau sekolah anak saya ni, dia setiap minggu dalam WhatsApp group, saya percaya semua sekolah ada WhatsApp group kan, ibu bapa, dia akan tanya menu hari Isnin sampai hari Jumaat apa. Maknanya pihak sekolah membantu pihak pengusaha kantin itu, masak mengikut menu dan bungkuskan, dan pihak sekolah nanti yang akan, maknanya guru-guru ni akan bawa bakalan tu ke dalam bagi. kelas. Maknanya peranan pihak sekolah juga membincangkan bagaimana membantu pengusaha kantin ni lah dalam berdepan dengan keadaan macam ni kan, sebab dah tak boleh dah jual beli dekat kantin kan. Maknanya memang anak-anak tu kena duduk dalam kelas, cikgu yang bagi. Maknanya ni daya ada jugalah daya usaha dan keprihatinan kita nak menjaga sama sendiri. Bayangkan pengusaha kantin dalam sekolah tu bertahun-tahun, katakan 10-12 tahun, tapi bila jadi macam ni, adakah pihak sekolah itu akan berdiam saja ataupun akan cuba membantu semua dalam segala apa yang mampu? Cuma keuntungannya tak macam dulu lah. Dulu kan kita boleh beli dan sebagainya, tapi ini mengikut order kan, ikut kita pesanan ibu bapa tu hari apa, berapa orang nak menu ni. Jadi masih lagi terganggu jugalah pendapatan mereka sebagai pengusaha kantin. Yalah, kalau sebelum ni mungkin mereka boleh masak macam-macam betul. Ada minggu dan sebagainya, tapi bila dah jadi perkara ini, khususan untuk menu itu dihadkan. Mungkin satu hari satu menu dan sebagainya.